أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. Sambung kita pada kata Syekh, tetapi wajib dengan syarat atas kita orang-orang mukallaf yang menerima ini padan bahawa dapat boleh dapat pelajaran. Tak boleh sudahlah. Apa maksud boleh dapat pelajaran? Dengan bahawa adalah baginya akal. Satu, akal tu pula yang boleh mengertikan surahan, huraian, syarahan orang yang mengajar. Kedua, lagi sejahtera panca indera. Panca indera ni sebut dah, pendengar, melihat, pencium, perasa, penyentuh. Yang bahasa tu terjemah berjabat. Tapi yang maksud panca indera sini bukan kesemua. Pendengar sahaja ataupun pelihat sahaja. Kalau dua-dua lagi lah. Ada pendengar tu, dia dah jadi mukallaf. Bukan takat mengaji tauhid, semayang dia kena, puasa dia kena hantar mengaji. Tambah sekarang ni dia ada sekolah kan, sekolah orang buta, sekolah orang pekak. Kita jangan kadang-kadang ibu bapa ni dia tak faham. Dia tak, anak dia buta, dia anggap dia nak cacat. Anak dia tak perlu semayang, anak tak perlu mengaji. Salah. Kalau anak dia pekak, dia anggap anak dia tadi ni tak perlu mengaji, tak perlu semayang, aku tak perlu ajar semayang. Sebenarnya wajib. Allah Akbar, ni banyak orang Islam. Bila anak dia ada pendengar, boleh mendengar, maknanya tak terlepas daripada taklif. Dia wajib kena belajar. Kalau belajar tauhid, begitu juga yang lain. Tambah sekarang dia ada sekolah. Dulu pun tak ada sekolah pun, ulama kata wajib. Apatah sekarang ni dia ada sekolah. Sekolah orang pekak, sekolah orang buta. Dia ada pendengar sahaja pun dah wajib, ataupun ada pelihatan sahaja pun wajib. Sebab bila dengan dia ada pelihat, dia boleh melihat apa yang guru tulis, apa yang guru tunjuk. Kalau semayang, guru boleh tunjuk praktik. Begitu kat mendengar, dia boleh mendengar. Dia boleh cerita, kamu tunjuk begini, tubuh dia tarik macam dia boleh faham. Tapi kalau pekak, dia lah pekak, dia dah buta, tak ada tubuh yang alim. Carilah tubuh wali pun tak boleh nak mengajar. Itu. Ini panca indera. Jadi maksud dengan panca indera sini pendengaran dan penglihatan. Pendengaran sahaja ataupun penglihatan sahaja. Sebab tu Syekh sebut panca indera yang terhenti. Kata kitab dulu dia teliti. Panca indera yang terhenti dapat ajaran atas panca indera oleh bahawa. Jadi tak ada juga panca indera yang tak terhenti dapat ajaran. Kalau ada semua, iyalah. Tapi cukup dengan panca indera yang boleh dapat mengaji. Habis itu. Oleh bahawa. Ni dia panggil bagi wajib. Wa yajibu ay ya'lama. Lagi kita bahasa Arab. Wa yajibu ay ya'lifa. Ini wajib dengan syarat oleh bahawa mengetahui akan dia, akan yang wajib, ataupun akan 20 perkara tadi. Wajib oleh syarat bahawa mengetahui akan dia, akan 20 perkara. Itu. Artinya mengetahui, nampaknya pada pikiran. Nampaknya 20 perkara tadi, reti dia pada pikiran. Mana nampak di akal dia. Ni kalau ilmu bahasa Arab dia mengaji, nampak ni dia panggil masdar. Dia panggil dapat masdar kepada fa'il pun boleh. Dapat masdar kepada maf'ul. Ini nampak oleh dia ataupun nampak akan dia. Nampak 20 perkara ataupun dia tu nampak. Ataupun dia nampak 20 perkara tadi. Pada fikiran, nampak saja tak boleh, tahu saja pun tak jadi dengan dalil. Sebab tu dia panggil makrifah. Makrifah ni makrifah dengan ilmu mutaradifat. Makna dia sama. Makrifah pun makna sama,
Ilmu pun makna sama. Ilmu billah, ma'rifatullah, al-ilmu billah, al-ma'rifatu billah, makna sama. Makna sama al-tahqiq. Apa itu makrifah? Yang kita terima kenal ataupun mengetahui. Ilmu pun makrifah juga. Al-jazmu al-mutabiq lil waqi'. Jazam, keyakinan yang bertepatan dengan waqi', realiti, an dalilin. Al-jazmu al-mutabiq lil waqi' an dalilin. Keyakinan yang jazam, yang mantap, yang kukuh, yang menepati bagi waqi'. Mana hak dia kata tadi tepat, apa yang benda yang disebut tadi tepat. An dalilin, daripada dalil. Itu. Kalau Syekh tak sebut pun dengan dalil pun tak apa, tapi Syekh nak jelaskan lagi. Bila sebut mengetahui atau kenal, dia mesti kena ada dalil. Cuma takut kita faham mengetahui itu mengetahui lughawi, tahu semata-mata, bukan istilah ulama tauhid. Tapi kalau ulama tauhid dia kata wajib kita kenal Allah, dia mesti kena ada dalil. Tapi takut Syekh kita faham mengetahui itu mengetahui lughawi, apa semata-mata tahu. Tahu, orang cakap di luar sana ada ini, tahu, nama tahu lah. Tapi dalam ilmu tauhid, kamu kena tahu Allah, dia mesti al-jazmu, yakin, kan? Al-jazmu al-muwafiq, yang muwafaqat lil waqi', al-mutabiq atau al-muwafiq lil waqi', realiti, an dalilin, mesti daripada dalil. Itu mengetahui. Apa makna mengetahui? Nampak pada fikiran. Dia kalau tak nampak pada fikiran, dia orang panggil hafaz. Itu dia panggil hafaz. Tak nampak pada fikir. Kalau orang tanya dia tak berhenti nak beritahu hakikat. Itu dia panggil hafaz. Hafaz saja. Sifat 20 boleh buat lagu. Hafaz, tapi dia tak nampak. Bila tanya, tak tahu. Dia hanya hafaz. Itu dia panggil hafaz. Tapi ada juga guru saya, Tuan Guru Syekh Mullah Abdullah, Mullah Rashid, orang Kurdis. Dia kata ada beza juga di antara makrifah dengan ilmu. Makrifah ni dia kata ta'alaku bizat. Dia bergantung dengan zat. Itu makrifah. Macam kita araftu Zaidan, aku kenal Zaid. Kita tak kata alim tu. Boleh kita kata alim tu, tapi kena kait lagi dengan sifat. Alim tu Zaidan qa'iman, alim tu Zaidan aliman. Jadi makrifah ni dia hanya bergantung dengan zat, sesuatu yang berbentuk zat. Macam saya ni, aku tahu dia, alim tu Zaidan, alim tu Fatimah. Ilmu pula dia tak ta'alluq bi zat wa sifat. Dia bersangkut dengan zat dan sifat. Mana alim tu Zaidan alim, alim tu Zaidan qa'im. Aku tahu Zaid ini berdiri. Mana Zaid itu zat, qa'im itu sifat, berdiri. Aku tahu Zaid itu alim. Zaid itu zat, alim itu dia panggil sifat. Dan kalau dari sudut tata bahasa Arab ni pun, ilmu tu dia muta'alliq kepada dua. Makrifah kepada satu saja. Dia hanya muta'alliq kepada satu. Araf tu Zaid. Tapi alim tu Zaidan aliman, alim tu Zaidan faqihan. Itu dia muta'alliq dua mafhum. Cuma dekat Allah boleh tak kita kata makrifah? Dekat Allah kita boleh kata makrifah. Allah makrifah kita tak boleh. Kena mengetahui. Sebab makrifah ni dia sabqul jahli. Dia mendahului jahil. Nak nama tahu, kenal ni makrifah ni dia mesti dulu tak tahu. Jadi sebab tu tak boleh kita sebut makrifah kepada Allah. Kita kata apa? Allah makrifah kita. Allah tahu tapi tidak makrifah. Di dalam bahasa Arab. Tapi Syekh Zakaria Ansari kata tak lah mengapa. Kalau orang sebut pun tak lah. Tapi majoriti ulama tak boleh kita itlaq sebutkan Allah tu dengan dia tadi makrifah. Sebab makrifah ni dia mesti sabqul jahli. Dia mesti jahil dulu, kemudian baru dinamakan makrifah. Baik. Dengan dalil, iaitu dalil penunjuk yang dengan dia nyata bagi kita tunjukkannya. Dalil ini penunjuk yang dengan dia, dengan penunjuk tadi nyata bagi kita tunjukkannya. Penunjuk, tunjukkan ni benda yang dia tunjuk tu nyata dan jelas dan terang, dan kita tahu
Ini dalil. Kalau tak ada dalil, dia panggil taklid. Taklid ni tak ada dalil. Ikut buta tuli dia panggil. Macam mana orang jahil dulu, orang kafir dulu. Sebab apa? Ikut taklid. Wajadna alaihi aba'ana, wajadna ma alfaina aba'ana. Kami tidak lain, kami ikut hatuk nenek kami. Apa dalil? Kami tak tahu. Kami ikut tu nenek kami. Banyak ada Quran sebut cerita orang kafir. Sebab apa mereka jadi kufur, Allah murka? Sebab wajadna alaihi aba'ana. In hum illa yazunnun. Tidak mereka melainkan syak dan ragu. Syak dan ragu ni bila tidak ada dalil. Kita tak mau. Sebab tu kita kena dalil. Qul hatu burhanakum. Datangkan burhanakum, bukti kamu. Allah suruh. So datangkan dalil setiap apa yang kita kata. Kalau tidak dia panggil muqallid. Muqallid orang yang taklid, ikut orang, berpegang dengan perkataan orang lain dan dia tak tahu dalil dan bukti apa yang dia kata. Sehingga ada setengah ulama mengatakan kafir orang yang taklid tadi. Tapi muncul majoriti ulama tak ada, dia ni orang besar-besar saja. Dan bahawa i'tikad atas kepada mengetahui dan bahawa i'tikad dia mengaku dan berpegang dengan hati. Kan dia akan yang 20 tadi. Itu. Ataupun akan sifat-sifat Tuhan. Dan wajib atas yang tiada mengerti oleh bahawa belajar. Kan dia akan 20 perkara tadi. Dan berfikir. Wow tu dengan mana ma'a. Dan tu kalau Arab dia panggil wow. Wow ni kadang-kadang ada mana ma'a. Jadi belajar serta berfikir hingga mengertinya orang tadi dan mengetahuinya orang tadi. Mukallaf tadilah. Itu. Jadi belajar dan berfikir. Di sini juga ada huraian ulama berdebat juga. Apakah awal yang wajib? Awal yang wajib ni mana dulu? Kata Abu Hasan Asy'ari, awal wajib ma'rifah. Kenal. Tak pihak cerita bergaduh. Dia ada dua belah pendapat. Bergaduh tak boleh. Kalau cerita bergaduh ni setahun. Ma'rifah, kenal Allah. Tak ni berkata pula nak kenal macam mana kalau tak wajib. Tak kenal ni tahu Allah, sudahlah. Kenal siapa Tuhan Allah. Lepas tu kan belajar. Itu awal-awal yang wajib ma'rifah, kata Abu Hasan Asy'ari. Kata Abu Ishaq Al-Isfirayini, Al-Ustaz. Bila dalam kitab bila sebut Al-Ustaz, mana-mana kitab pun apatah lagi kitab tauhid, bila sebut qala Al-Ustaz, ni bukan ustaz-ustaz mana-mana. Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Dia ni ustaz-ustaz ni bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bahasa Yunani. Ustaz ni al-mahir bi'ulumi, orang yang mahir dengan ilmu dia tu ustaz. Ustaz. Sebab tu kalau Arab ustaz ni pula profesor lah. Kita ustaz ni orang mana ni? Mereka ustaz. Tu profesor. Al-ustaz ad-doktor. Kalau al-ustaz tu profesor. Kita ustaz hak kampung lah. Jangan buat main. Sebab tu dia Allah bertanya, ustaz ni tak ada. Dia panggil cikgu. Dia baba tu cikgu. Ustaz tak ada. Saya pergi sana cikgu, dia panggil cikgu. Cikgu aku tak pernah jadi cikgu. Cikgu ni mana ustaz? Dia tak guna mana ustaz. Sebab ustaz ni orang yang mahir dengan segala ilmu. Bukan ilmu, segala. Faham segala tu. Segala bukan sikit-sikit, bukan bekoh saja. Segala ilmu. Tiga je gelaran ustaz hebat. Dia sebut Al-Ustaz dalam kitab ni, jangan bertanya ustaz mana, dia tak sebut dah. Abu Ishaq Al-Isfirayini. Dia kenal kat Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Berkata ustaz, Abu Ishaq. Dia kenal begitu. Dia main kitab-kitab lama ni, dia ada istilah pula. Kita kena tahu istilah dia. Al-Ais, Izzuddin Al-Salam, Al-Fakhr, Fakhruddin Ar-Razi, At-Taj, Tajuddin As-Subki, Al-Adud Ad-Duddin. Dia ada gelar-gelar yang mereka ringkaskan. Baik. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, awal yang wajib kenal. Kenal, gue tak tahu kenal Allah cukup. Kenal dengan tahu tak apa lah. Lepas tu orang kafir
Tuhan terima lah. Walaupun dia bukan kenal Allah lagi. La ilallah ma'afillah. Tak, kenal lah. Itulah. Bukan mana kenal macam kita. Abu Ishaq kata apa? Pertama-tama ialah nazar yang boleh sampai kepada kenal. Lalu mana kamu nak kenal kalau tak fikir? Abu Ishaq kata kena nazar. Bahkan kata ulama, pendapat ini juga dinisbah kepada Abu Asy'ari. Abu Asy'ari pun kadang-kadang dia kata, oh kena fikir sehingga kita kenal. Tak pelik pendapat ni. Manawi kan dalam kitab tu dia kata boleh, kitab ni kita tak boleh. Hadis-hadis ni kadang-kadang kita tengok Zuhair ni macam ni, Zuhair macam ni, biasalah ulama. Masyarakat sendiri di Mesir patut baca lain, dia datang Iraq patut baca lain. Di Iraq lain, dia pergi ke Mesir patut lain. Jadi hadis qadim. Biasa sebab ilmu dia pun terlalu banyak. Dan hujah dia, mana masing-masing dia ada hujah. Baik itu kita biar. Jadi pertama-tama nazar, berfikir yang boleh sampai kepada makrifah. Dan kata ulama pendapat ni juga dinisbah kepada Abu Hasan Asy'ari juga. Kata Bakillah ni ni Qadi Abu Bakar. Begitu juga bila sebut dalam kitab tauhid dia sebut qala al-qadi, berkata Qadi Abu Bakar. Tapi bila sebut dalam kitab fiqh Qadi Husain. Ni jaga. Dan dalam kitab tauhid Qadi mana pula dah ni? Qadi Shah Alam ke? Bukan, ni Qadi Abu Bakar Bakillah ni. Berkata Qadi, itu juga imam kan? Berkata imam, bila dalam kitab fiqh dan tauhid imam Haramain. Qala al-imam, imam Haramain. Qala Syaikhan di kitab fiqh Nawawi Rabi'i. Adalah hadis. Bukhari dan Muslim. Qala Syaikhan, berkata Syaikhan. Dia ada istilah yang kita kena mengaji. Istilah fuqaha dalam kitab fiqh Syafi'i. Kerana intaha min ra, intaha qaf lam. Dia kena tahu qaf lam ni apa, qala apa datang tak. Dia ada nama Qalyubi, Minra, Muhammad Ramli. Dia ada rumus dia. Baik. Jadi pendapat yang ketiga, Imam Abu Bakar Bakilani, Qadi Abu Bakar Bakilani. Awal nazar. Tadi nazar, dah awal nazar. Mula-mula fikir tu. Itu yang awal. Lepas tu dah bila kita lanjutkan fikir tu bukan dah. Hak mula-mula. Dia panggil mukadimah yang pertama. Kalau kita al-alamu harisun wa kullu harisin la budda min sani'. Alam ini baharu. Setiap yang baru tak dapat tidak ada sani' pencipta. Al-alamu la budda lahu sani'. Alam ini tak dapat tidak mesti ada sani'. Jadi al-alamu hadis dia panggil mukadimah surah ilmu mantik. Mukadimah surah dia panggil surah qiyas dalam ilmu mantik, ilmu logika. Ini dia awal-awal nazar, mula tu mukadimah mula. Macam kita kata al-khamru muskir. Kita nak kata arak ni haram, al-khamru muskir wa kullu muskir haram. Al-khamru haram tu natijah. Yang pertama tu dia panggil mukadimah surah, yang kedua mukadimah kubra, yang ketiga ni tu dia panggil natijah. Mantik ada ni. Majin mantik. Mantik satu pasal lah. Kenapa ni tapi stam ada. Stam ada mantik. Kan juga mantik budak-budak stam. Payah juga mantik. Mantik dia panggil. Nanti kalau kita baca dalam kitab Arab tauhid ni mantik mesti ada. Mukadimah surah, mukadimah kubra. Jadi hak mula-mula kita letak, kita fikir itu yang wajibnya. Awal nazar. Al-khamru muskir, awal itu mabuk. Itulah awal-awal dia. Al-alamu haris, alami baharu. Wa kullu haris la budda min salih. Nak boleh hadis ni kan? Al-alamu taghair wa kullu taghair hadisun. Al-alamu harisun. Ini penting mantik. Yang mantik ni penting. Sebab kalau kita tak mengaji mantik ni payah kalau kita nak mengaji Arab. Dan kita Arab tauhid ni banyak guna mantik. Mantik ni dia nak ajar kita berfikir dengan betul. Kita nak kata alam ni baharu selepas bila kita aturkan mukadimah. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Alam ni berubah. Setiap yang berubah baru. Alam baru. Kita buat lagi. Natijah tu kita jadikan mukadimah pula. Al-alamu hadis wa kullu hadis la budda min sani' atau min muhdis. Alam ini baharu. Setiap yang baharu mesti ada yang membaharu. Jadi al-alam la budda lahu min muhdis atau min sani'. Itu. Dan kita boleh buat lagi. Kita boleh tambah. Ini dia panggil ilmu mantik. Jadi mula-mula kita letak mukadimah tu, itu kata Qadi Abu Bakar, itulah yang awal yang wajib. Dia kata begitu pula dah. Kata tu imam pula,
bukan tu imam masjid kita. Imam Haramain. Kata Imam Haramain, kosak kepada nazar. Tu dia. Dia macam lawan tu kan. Kosak, nak kepada nazar. Tu yang wajib. Kalau tak nak, macam mana nazar? Nak. Al-qasdu ila nazar. Dia macam apa je lah. Tak lagi aku. Dia macam nak lawan. Ya. Abu Hasan jadi kata makrifah. Nak makrifah sana. Kalau tak nazar, besar kata nazar dulu. Nazar pula. Baki lagi kita apa? Nazar tu hak mana? Nazar Al-Amtahir nazar panjang tu tak? Kata baki lagi tak, awal nazar. Hang cakap tak betul lagi tu kan? Awal nazar. Mari pula Imam Haramain. Tak, kosak kepada nazar tu yang wajib. Kosak tu dah wajib dah. Kemudian baru nazar kan? Nazar ni wajib. Yang membawa pada nazar tu wajib kan? Yang membawa mala yatim wajib illa bihi fa wajib. Tak sempurna wajib, malaikat dengan dia juga jadi wajib. Macam tu orang. Macam ambil wudu. Ambil wudu bukan wajib. Wajib ambil wudu, tak wajib. Tapi bila nak sembahyang jadi wajib. Wajib kena wudu lah. Aku tahu wudu nak sembahyang dia tak boleh. Tapi wudu asalnya bukan wajib pun. Kita tak ada wudu tak ada masalah. Macam tu berlawan. Kata Imam Rahman tak kosak kepada nazar. Pendapat yang kelima, ini tak tahu siapa dah. Taklid. Taklid ni kena tua orang dulu. Tapi Kekiyah Zuhir memang nampak. Awak wajib taklid. Apa taklid? Macam tuan-tuan saya beritahu. Taklid tu. Itu. Kalau sembung pun ikutlah sembung. Betul kan? Taklid lah. Tapi taklid ni yang ulama haram taklid ni. Kekal, dawam ala taklid tu yang haram. Yang ulama tak bagi ni kekal taklid. Mengaji dia ada ustaz lagi. Tanya ustaz kata, ilmu tauhid ni bila kita dah mantap tak boleh ustaz. Masa tu kena tahu ustaz. Kan? Kali dia lah. Tak boleh pakai ustaz. Bapak saya beritahu lah tak boleh. Tuhan yang bapak saya beritahu ini orang ni iman dia belum mantap. Jadi pendapat yang kelima, taklid. Taklid apa? Turut guru. Ikut guru. Yang tak bolehnya kita kekal sampai mati ikut guru. Mula-mula memang siapa pun kena mengaji. Kena ikut guru cakap. Lepas dia pegang. Ini pendapat kelima taklid. Pendapat yang keenam, an-nutqu bi syahadatain, bertutur dengan dua kalimah syahadah. Bertutur dengan dua kalimah syahadah itu awal wajib. Tapi sebenarnya tu pun tak salah. Hak tutur dua kalimah syahadah tu itu kalau yang kafir dalam Islam, kita ni apa ni? Takkan bertutur bila syahadah iman dah. Ya, tu kita iman nak ucap dah. Kadang-kadang pendapat ni bukan berkelahi pun, tapi situasi tempat dia bercakap. Barangkali Syekh ni kata bertutur awal-awal yang wajib mengucap la ilallah. Ya hak tu bagi orang kafir. Bagi orang kafir. Itu. Dia kata kena mengucap la ilallah Rasulullah. Kata Abu Hashim, ni Mu'tazilah. Ni segolongan ni Mu'tazilah. Dia kata tak dapat tidak, pertama kena syak. Kena syak dulu. Memang nak kena Tuhan kena syak dulu. Contoh pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim syak dulu. Ini kan Tuhan. Kan Nabi Ibrahim ni dia dibawa dalam gua. Mau letak dalam gua. Dia besar dalam gua. Macam mana Nabi Musa kan duduk di ni. Maknanya dilindung tak dalam peti dilayarkan di sungai. Nabi Ibrahim ni dia besar di gua. Bila dia keluar daripada gua tadi dia tengok bulan. Bulan tapi cantiknya bulan ni. Barangkali ni Tuhan. Nampak dia syak. Syak lah tu dia bagi. Syak lah. Tapi masa tu dia kecil lagi. Jadi kita kata Nabi Ibrahim tak kafir. Dia kecil lagi masa tu. Kalau dia besar pun masa tu, Allah nak cerita ini khususnya bagi dia. Allah nak cerita, dia yakin dah, cuma dia nak cari, dia nak mantap lagi. Baik. Nabi Ibrahim syak dulu. Tengok matahari indah cantik. Tiba-tiba hilang. Tuhan apa makna? Hilang. Tuhan ni mana boleh tinggal timur. Tengok bulan pun cantik juga. Ini pun Tuhan. Tengok bulan pun hilang juga. Kalau itu dua-dua bukan Tuhan. Kan awal-awal syak. Abu Hashim Al-Jubai kata awal-awal kena syak. Kena syak dulu. Maknanya dia menggalakkan kita kena syak dengan Tuhan dulu. Tak kena juga tu kan. Awal-awal kena syak lah dia tak. Kena syak dulu. Kena syak dengan Tuhan. Ada kata tak ada. Aku ni ada. Mana boleh kata ulama kan. Sebab apa? Kerana syak pada akhir ni kufur. Dia bukan dituntut kita suruh syak. Tapi kata ulama tanggung dapat dah. Tak.
tardidul fikir. Syak mana tardid? Kan tardid, taradud. Tardid maknanya mengulang-ulang fikir sehingga kita dapat keyakinan. Mengulang-ulang fikir. Macam kita berfikir lah tentang kekuasaan Allah. Itu bukan syak. Jadi barangkali kata ulama, maksud dia syak itu. Tapi yang saya sebut tadi ada munasabah. Nabi Ibrahim kan syak dulu. Dia nak dapat kenal Allah, yakin tu dia syak dulu. Tapi memang betul, kita pun kalau kita mengaji taklid, mula taklid boleh syak kan? Kalau kita yakin, buat taklid kan? Kena belakang, kena. Itu pun kena juga pendapat dia. Tapi takkan kita nak pakai semua kan? Jangan nak saya nak pakai. Pendapat ke-8, iman. Awal wajib tu iman. Kamu kata iman macam mana? Kan? Iman tu masuk juga syahadatain. Berapa yang ke-9? Islam. Awal wajib kena Islam. Kalau hak Islam lah, Islam lah tak payah. Kalau hak dapat iman lah, akan payah juga tu pun. Jadi ulama kata dua pendapat ni mardudan, dia tolak. Sebab apa? Kerana berhajat ni iman dan Islam kepada makrifah. Iman berhajat kepada makrifah, berhajat. Islam berhajat. Sebab tu, mal Islam anta syahada. Apa kalau Islam tu awal wajib dah, tak payah anta syahada la ilallah wa antuqimas salah wa tu'ti zakat. Islam pun kena makrifah, iman kena. Apa rukun iman? Antum billah. Kalau dia iman, dia kenapa beriman dengan Allah? Antum billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Antum bil qadar khair wa syarr. Jadi ulama kata pendapat ditolak. Pendapat kata apa? Awal-awal wajib itu iman, awal-awal wajib itu Islam. Dua ni pendapat lain-lain, tapi ulama kata dua-dua ni ditolak. Sebab iman dan Islam tu juga berhajat kepada makrifah. Kenapa tidak Nabi kata al-Islam anta syahada la ilaha wa antuqimas salat wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in sata' lagi sabila. Iman bila antum billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman di sini juga berhajat kepada makrifah. Kenal Allah, kenal Rasul. Ke-10, i'tiqad wajib nazar. Bukan kosak, i'tiqad wajib nazar tu. Bila kamu i'tiqad wajib nazar, lalu barulah kamu kosak ke nazar, kemudian barulah kamu nazar. Hak dia ni dia ambil lagi. Hak tu kata kena kosak, aku kata tak, i'tiqad wajib nazar. Jadi dia ni pandai. I'tiqad wajib nazar mula-mula dulu, kemudiannya barulah kita kosak pada nazar. Bila kita nazar, barulah nazar yang pertama, bila nazar yang kedua, nazar yang pertama, lepas tu barulah nazar yang ketiga, keempat. Faham tak jadi ni? Kan ada ulama kata nazar yang pertama, hak mula-mula fikir tu. Hak ulama pertama kata nazar, mana nazar cari sampai ke 3, 4, 4, 5, muka 5, banyak mana pun nazar sampai tahu. Itu yang wajib. Hak yang kedua dia kata dah, awal nazar tu, hak lain tu dah lah, hak awal fikir. Hak seorang dia kata dah, kuasat kepada nazar tu wajib. Hak ni pula dah, hang kena tahu kata i'tiqad wajib nazar tu. Dia atas lagi. Sampai tahu tu. Ni bukan cerita kau tau. Kalau ada seorang duduk, kalau dia ada wakil seorang duduk sini, dia cerita satu malam. So, kenapa aku kata i'tiqad awal? Orang dari orang. Saya ni ringkas saja ya. Nampak kata ulama dulu hebat ulama. Kita tak jumpa. Hebat. Bila kita mengaji semua ilmu, rata semua ilmu hebat. Ulama dulu teliti dia nak cakap. Ulama dulu batu, kita tengok, saya pelik dia tengok buku-buku dengan salat Rasulullah. Ulama dulu tak berani buat sekarang kitab salat Rasulullah. Kamu tahu mana sembahyang Rasulullah gitu? Ada tak kitab dulu salat Rasulullah? Tak ada ulama berani. Kenapa? Dulu pun ada 4 mazhab dah. 4 mazhab tu lain-lain solat, tapi masing-masing ada hadisnya. Takkan Nabi sembahyang 4 ni sekali. Tapi kalau kita tanya 4 ni betul tak? Betul. Kita tanya, sembahyang Nabi betul? Betul. Syafi'i betul juga. Maliki pun betul. Habis yang mana? Tapi Maliki dengan Syafi'i sama tak? Tak sama 100%. Jadi kenapa kita buat kitab aku sembahyang cara Rasulullah? Hak lain dah lah. Ni hak man wakil siapa? Imam Syafi'i sendiri takkan tahu.
Imam Syafi'i kata semayang punya Rasulullah dah. Bapa Imam Malik macam lain pula aku. Orang dah ni dia berani. Lepas tu kan yang syok dia tu, ada ustaz lain pula lawan. Albani buat, aku pula buat. Oh ini tak sama, online pula buat. Dan ni Syiah pula buat. Ni hak betulnya. Syiah pula buat tadi. Tak payah. Dan zaman dari pelik kan, kalau kita tak kembali kita mengaji macam ni, berselewak fikir kita. Apa ustaz-ustaz ni duduk ajar begitu. Jangan duk pegang ustaz ni, percaya dengan ustaz ni. Kan? Ustaz pula hadis, tauhid dan sebagainya. Dia tak percaya waktu dia cari sini, dan dia jumpa Syiah, dia jumpa IFB. Orang dulu dia pegang tu. Kita tengok disiplin ulama dulu. Saya nak sebut mana-mana saya sebut. Ulama dulu kalau ulama fiqh dan kitab fiqh, dalam fatwa fiqh dia akan pakai ulama fiqh. Ni ingat untuk kita pakar-pakar ustaz. Ulama dulu kalau kitab fiqh dia takkan sebut ulama-ulama tauhid, ulama-ulama tasawuf. Kalau kitab fiqh Nawawi, Rabi'i, Ibnu Hajar. Bukan Asqalani, Ibnu Hajar kalau itu ulama fiqh je, tapi dah olehkan hadis tolak tepi. Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli, Imam Haramain. Walaupun mereka ni Imam Haramain wali Allah, tapi nak faham tasawuf. Tapi Imam Haramain dia masuk dalam fiqh sebab dia lebih mencuburi dia banyak dalam ilmu fiqh. Walaupun dia ni wali Allah, orang. Lepas tu dalam kitab fiqh, ulama-ulama fiqh takkan ambil pendapat ulama-ulama yang bukan ulama fiqh walaupun mereka tadi alim. Ini disiplin. Kita dalam tak ada disiplin. Fiqh kita ambil pendapat ulama yang bukan bidang fiqh. Sebab tu berselewak fiqh kita. Berselewak. Dan orang dulu pun, orang awam dulu tak teringin nak dengar pendapat bukan ulama fiqh dalam kitab fiqh. Datanglah pendapat Junaid ke ataupun pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari sini tak laku dalam fatwa fiqh. Imam Bukhari sini tak laku. Dan ulama tak ingin ambil pendapat dia, dan dia sendiri pun tak ingin masuk campur. Nampak tak ulama dulu? Bukan kata dia tak dibenarkan, dia sendiri pun tak mau masuk campur dalam bidang fiqh. Sebab ini bukan bidangku. Kita lah ni bila sebut Bukhari, semua pendapat dia dalam fiqh kita nak pakai dia, dalam hadis pun tak apa lah. Semua kita nak pakai. Dalam Imam Bukhari kata Allah tadi guni. Dia nak pakai Bukhari bukan bidang dia. Ini disiplin ulama dulu. Dan orang awam dulu pun tak teringin nak dengar pendapat Bukhari dalam bab fiqh. Mereka takkan percaya. Bukan dia, Bukhari bukan bidang dia. Begitu juga dalam kitab tauhid. Dalam tauhid, ulama takkan ambil pendapat Nawawi. Ada tak Nawawi dalam kitab tauhid? Tak ada. Abu Ishaq Sibraini, Imam Qadi Al-Bakar Bakilani, Izzuddin Abdul Salam, Fakhruddin Ar-Razi, ni Abu Hasan Asy'ari, Abu Mas'udi. Takkan ada Ibnu Hajar, Imam Nawawi tak ada. Imam Nawawi tak laku dalam fiqh, dalam tauhid. Kalau dia cuba bercakap pun, siapa tak teringin dengar? Tak, walaupun orang alim kami tak mau dengar. Ini disiplin orang dulu. Dan orang awam takkan mau dengar pendapat Nawawi dalam tauhid. Mereka tak percaya. Dan dia sendiri pun tak mau masuk campur dalam ilmu tauhid. Akhlak ulama dulu, adab. Begitu dalam ilmu tasawuf. Bila tasawuf kita akan mengaji dalam tasawuf ni, kita akan jumpa apa? Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jalani. Tak ada Nawawi dan tu, walaupun Nawawi ni wali Allah. Imam Nawawi wali Allah. Tapi dia tak termasuk dalam tasawuf. Kalau ada pun masyarakat tak mau dengar pendapat dia, dan dia sendiri pun tak mau masuk campur. Dia sendiri pun. Kita sekarang nak masuk campur, mengaji bidang lain, mengaji di Azhar Lughah, dia tiba balik jadi Tok Mufti. Ni tu saya tak kata kat siapa. Contoh, jangan cuba duduk tidur. Contoh, cuba cek Tok Mufti kita tak apa tahu ni. Dulu dia mengaji mana? Cuba cek rupanya lah Usuluddin. Dia tiba jadi mufti. Ni patwa pelik-pelik bidang lain. Sekarang kita tengok di dalam mana surat khabar, mana apa dia ambil pendapat bukan ulama fiqh. Dia ambil bukan pendapat ulama fiqh, dia orang masuk dalam fiqh. Itu kacau bilang. Dia dah disiplin, dia dah langgar, dia roboh dah. Benteng ini. Jadi lah ni masyarakat ikut rompoh. Lepas tu ajaran sesat pun akan masuk, ambil peluang dalam tu. Sebab tu dan kita tak kembali kepada sistem tu lah, macam mana pula ada akhlak umat dulu. Sebab tu tak kacau. Bila kita mengaji fiqh dulu, kena ikut lain. Sebab apa? Semua ulama fiqh. Siapa tak boleh campur.
Ulama tahlil tak boleh campur, ulama tasawuf tak boleh campur, ulama mustalah hadis, ulama hadis tak boleh. Kalau masuk campur, hari-hari kami tak pakai. Bukan bidang. Dan mereka pun tak teringin nak masuk campur. Kita teringin nak masuk campur. Dan kita juga terima fatwa daripada orang yang bukan fiqh. Kita tanya tasawuf, bukan orang yang bidang tasawuf. Dan dia bercakap tasawuf, dia bukan bidang tasawuf. Kacau bilau masyarakat. Bagi kita seronok dulu. Lah ni kita tengok nasab khabar. Fatwa di Malaysia ni mazhab Syafi'i, ambil mazhab Maliki ibu dalam. Fatwa semayang ni macam-macam kita boleh tengok. Dia ambil fatwa Hanafi ibu. Kalau Syafi'i saja. Ini saya nasihat saya. Kita kena misi, kita kena ahli dalam bidang. Patah balik. Macam mana pergi tu dia tak? Sebelah. Sebelah lah. Sebelah. Wazifatul waqti. Wazifat awal wajib, wazifah waktu. Erti tak? Kata kita tak maji, kita tak erti. Kalau kita maji di sini, tugas waktu. Kita ikut bawa itu. Wazifatul waqti ni, tengok masa tu masa mana. Dia wajib kenal ni mana? Masa kita balik kan. Tak balik tak wajib kenal. Balik tu kan. Zuhur dah dekat asar dah. Yang wajib masa waktu tu mana? Elok-elok kita balik kan. Kita dah semayang lah. Memang dah semayang lah masa budak. Masa tapi kita sekarang kadang semayang, kadang tidak. Tiba-tiba masa zuhur kita mimpi kan. Mimpi syok. Tu faham dia mimpi syok kan. Alamat balik kan. Masa tu bukan saya sekarang nak semayang, tak semayang dah lah. Masa tu dia wajib kena cepat-cepat mandi, kena semayang. Masa tu kena Tuhan tak wajib. Dia kira masa tu wazifatul waqti. Dia kira masa tu. Tapi ini jangan berlaku lah. Payah. Itu. Baik. Jadi ada ulama. Tapi ada ulama kata begini. Ulama himpun bang. Hak ni dia baru. Dia kata apa? Awal wajib maqsadan. Awal wajib, hak kita target awal wajib ialah makrifah. Awal wajib secara wasilah ialah wasilah yang hampir ialah nazar. Wasilah yang baik kuasa kepada nazar. Dia kata apa? Semuanya awal belakang. Makrifah tu awal wajib secara maksud. Dia panggil zati. Dia panggil itu maksud. Maksud wajib tu ialah makrifatullah. Awal wajib makrifatullah itu secara maksud. Awal wajib nazar itu dia panggil dengan secara wasilah. Tapi wasilatun qaribatun, wasilah yang dekat, yang paling dekat nazar. Dan dia kata apa? Awal wajib juga nazar. Itu nazar kuasa kepada nazar. Itu dia panggil wasilah ba'idah. Jadi kalau dia tu kata apa? Awal wajib kena puasa kepada nazar. Ya betul itu. Itu awal ni wasilah. Tapi dia panggil wasilah yang ba'i, yang jauh sikit. Kalau ulama ni kata apa? Awal wajib bukan puasa kepada nazar. Nazar tu sendiri. Itu awal juga. Awal wasilah, wasilah qaribah yang dekat sikit. Kalau ulama ni kata makrifah, itu awal secara maksud. Kosaknya yang kita targetnya memang itu. Wajib, dia panggil wajib bil wasilah. Sampai macam tu lah. Itu habis itu. Dan wajib atas yang pandai hingga mengerti, berfikir hingga mengertinya dan mengetahuinya. Dia fikir sampai reti dan mengetahuinya. Dan wajib atas yang pandai. Tadi yang tak pandai, hak tak pandai kena belajar. Tu kalau masjid tu lepas kita lepas mayang tu hak keluar pergi tu hak pandai-pandai tu. Tu hak pandai-pandai. Saya menjam masjid saya tak kira. Apa tu hak keluar tu hak pandai-pandai dah. Kita sangka baiklah. Kan? Hak pandai-pandai dah kan nak mengaji boleh lah mengaji kat demo. Pas mayang apa wit tunggu itu atas ni bismillah dia keluar bi. Tu hak pandai. Hak pandai. Saya sebut dah itu kita datang masjid kerana nak mengaji wajib. Datang masjid kerana nak sembahyang tak wajib. Nak sembahyang kat rumah boleh. Baik. Dan wajib mengajar
berfikir hingga mengerti dan mengetahuinya. Dan wajib atas yang pandai daripada kita oleh bahawa mengajarkan orang-orang yang dalam perintah kita. Mengajarlah mereka yang di bawah perintah kita, di bawah jagaan kita, di bawah tanggungjawab kita. Mana? Seperti anak-anak kita dan isteri-isteri dan hamba-hamba saya dan khadam-khadam kita. Kalau ada khadam, manakala dia ada amah, dia kena ajar. Kalau tak dia ajar, kena buat masjid. Ustaz, saya nak mengajar macam mana isteri saya tak erti. Bawalah bini pergi masjid, bawa pergi madrasah atau panggil guru yang mengajar. Atau kita sendiri mengajar dia. Anak-anak hantar pergi sekolah agama. Tak ajar lu, hantar kafar. Banyak lagi yang kita boleh ajar. Bukan kata kita sendiri boleh kena mengajar. Kalau tak boleh mengajar, bagi orang lain mengajar. Begitu juga majikan terhadap pekerja-pekerja dia. Demikian lagi orang yang menuntut belajar daripada kita. Demikian lagi seperti anak-anak kita dan isteri-isteri pada pihak kita wajib mengajar. Orang yang menuntut belajar daripada kita, dia bukan anak kita, bukan isteri kita, dan dia bukan orang di bawah jagaan kita, tapi dia mari datang minta kita, Ustaz, saya nak mengaji tauhid. Allah habis. Saya dulu bukan banyak mengajar masjid-masjid, gadi penuh tolak malam Jumaat. Tapi dia tahu rahsia saya pergi cerita. Dia kata minta ilmu lain, saya tak mengajar. Tapi minta masjid, saya terpaksa kena mengajar. Dia mau tahu, Ustaz ni kena minta, dia minta tauhid. Habis penuh. Sebab bila minta tauhid, kita wajib mengajar. Kalau saya tolak tadi, kalau saya tolak jari dalam masjid tu, saya kena jawab. Saya kena jawab. Kenapa apa dia tak erti? Tak kena Allah. Tahu dia etikot Allah ni macam-macam. Sebab apa? Sebab saya tak boleh mengajar. Lepas tu masjid-masjid, kalau kita masjid surau-surau kan, saya mana-mana masjid saya mengajar, saya akan beritahu tu imam, jatuh besar masjid, pengurusi, kena cari guru yang mengajar 3 ilmu. Fiqh, tauhid, tasawuf. Kalau tak ada guru yang mengajar 3 ni, semua jawab di akhirat. Kita tak hidang ni. Kadang-kadang masjid ni semua guru, saya panggil guru pisang goreng panas. Bom, dong, kitab dah. Bom, seronok. Lepas tu lawak sikit, kalau tak lawak pun isu semasa. Apa pun tak dapat pun. Buat semayang pun dia tak pandai tauhid pun tak tasawuf pun tak. Gelak-gelak ketawa habis. Kalau pun penuh pun tu, tanggungjawab tetap ada di atas tu imam. Kalau dia tak cari guru mengajar 3 ilmu. 3 ilmu ni yang orang paling tak mau mengaji. Kalau di belah tu, kalau hak yang tinggal tiang banyak padamu itu, ada mengajar tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau hak penuh tu, tu aja ni guru kita tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebang. Dia panggil pisang panas. Pisang goreng panas. Panas sat macam sejuk. Kan? Ada kok guru main duduk ceramah cerita tentang Tuhan. Kita wajib etikot Tuhan ni ada, mustahil tiada. Tak jawab. Kan? Tak sesuai. Kan? Tak sesuai. Tak dia pegang, ingatkan kau rukun Islam pertama. Tak ada. Semayang pertamanya kita kena niat. Tak ada. Bahkan dia beritahu, ni ustaz dia pun InsyaAllah ingat tak pegang. Berdasar kita orang masjid yang bertanggungjawab, yang diberi amanah oleh ahli Korea, kita tak hidangkan 3 ilmu tadi kepada mereka. Kita kena jawab ni. Demikian lagi orang menuntut belajar daripada kita. Syekh kata menuntut belajar daripada kita. Kita kena faham, kalau orang tak menuntut belajar, kita wajib ajar. Dia tak minta. Tak wajib dia tak minta. Melainkan kita dengar di dalam masjid kita ni jenis orang tak orang jenis tawaduk lah kononnya. Kan orang pun tak tahu kita ni alifnya. Tapi kalau ada mungkar dalam masjid, ada orang yang mengajar tauhid secara salah, wajib dia tadi kena cakap. Tapi kalau ada orang yang mengajar, dia tak wajib. Kalau orang tak minta, dia tak wajib mengajar. Tak wajib. Kerana kaedah dia timba kena cerita lagu.
Bukan telaga cik timba. Saya pegang kaedah tak keluar hadis lah. Hadis saya, timba kena cik telaga. Nak cedok kena pergi telaga. Nak air kena pergi telaga. Ini kata pada orang yang untuk belajar. Kalau orang yang tak untuk belajar, tak wajib, tapi kena syarat, no? Tengok saya nak cerita. Orang yang untuk belajar daripada kita, wajib kita ajar. Wajib ajar ni jika yang pandai tu kita seorang. Kita seorang di kampung tu yang pandai, dan mereka minta kita mengajar, wajib kita kena ajar. Fardu ain. Tetapi kalau dalam masjid tu, di kampung kita tu, ada orang lain yang alim, fardu kifayah kita ajar. Kalau mereka minta, fardu kifayah. Maknanya, kalau orang lain dah ajar, kita tak payah lah. Fardu kifayah ni orang lain buat, kita tak payah. Itu fardu kifayah. Tapi kalau kampung kita seorang, wajib kita kena ajar. Ni kadang-kadang ada tasawuf pelajar. Tasawuf pelajar apa? Sampai ke sudah dikemati orang tak tahu dia alim. Senyap. Orang ni syaitan bisu, dia kata. Syaitan bisu. Bawa. Sampai orang kampung tak tahu dia alim. Rugi. Orang tak minta dia ngaji. Dia warak sangat. Kononnya warak senyap. Tawaduk. Itu bukan tawaduk. Berdosa orang yang macam tu. Dia mesti kena tunjuk supaya dia boleh ubah masyarakat. Jadi gini, orang yang untuk belajar daripada kita, kalau di tempat yang dia minta tadi tidak ada orang yang pandai mengajar, maka wajib kita terima, kita kena ajar. Tapi kalau di kampung tu ada orang yang pandai, fardu kifayah kalau kita nak mengajar. Tak mengajar pun tak apa, fardu kifayah. Tapi kalau mereka tak minta langsung, tak wajib. Kita tak salah nanti. Mereka lah yang salah sebab mereka tak minta. Baik. Dengan jalan tafsir, ni dipanggil tanah tu. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu nahwu dia panggil tanah tu. Tanah tu ni dia berebut. Berebut macam mana? Tengok. Wajib atas kita mengetahui dan iktikad dan belajar dan mengajar. Nampak? Dengan tafsir. Dengan ni dia gantung mana? Kita boleh kata apa ni? Kita boleh kata mengetahui dengan tafsir, ya. Mengajar, belajar, dengan tafsir. Mengajar, dengan tafsir juga. Yang dengan ni dia panggil, kita panggil takluk. Dia takluk dengan mana? Dia bergantung hak mana? Tak, kata ulama, kata tutubu, dengan ni dia takluk pada semua tadi. Dia panggil tanah tu. Semua berebut. Jadi apa? Mengetahui pun berebut, belajar pun berebut juga. Apa lagi tadi? Mengajar berebut. Mana? Mengetahui, iktikad, belajar, mengajar dengan jalan tafsir. Detail kita kena ajar. Maknanya kalau kita belajar, kena belajar halus, belajar dengan detail. Kalau kita mengajar pun mengajar dengan detail. Kalau kita iktikad pun iktikad dengan detail. Nampak tak? Faham ni? Maksud ni tanah tu. Maknanya semua berebut nak ambil dengan tu. Dengan tu semua bukan ambil. Dipanggil tanah tu. Sebab tu kita kena mengaji tauhid ni, mengaji secara detail. Mengaji halu-halu, faham dia betul. Memanglah payah, mula-mula payah. Jangan lari. Lari pula. Nak bagi payah hingga sana, tak bagi payah. Nak bagi senang ni banyak. Saya kata nak bagi senang, tali keset banyak. Gila benda. Nak bagi senang. Nak bagi payah hingga jumpa. Tak jumpa. Bagi payah ni. Tak laku kalau jual CD pun. Siapa nak mengaji?